wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut kadar kemampuan kamu. Bertakwa dengan suruh mengikut kemampuan, ikut talbiyah. Okey? Bertalbiyah. Tapi perlu penghayatanlah. Labbaik Allah ini bukannya perkataan biasa-biasa. Labbaik Allahumma labbaik, hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Ini mesti dihayati benar-benar. Katanya ini kalau orang yang datang ke sana tu, ke Makkah ke mana tu, ia datang tu bukannya ni kata ni saja-saja. Memang satu sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ayat yang sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala sudah melagau. Allah Subhanahu wa taala sudah melagau kita ni untuk dijemputnya. Jadi ini dia punya jawabannya, hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Ya Allah, hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, balik-balik kita disebutkan. Mudah-mudahanlah insyaAllah kita dapat lagi ke sana insyaAllah. Amin. Bertolak ke Makkah. Sepanjang berihram umrah, jemaah wajib menjaga diri daripada melakukan sebarang larangan ihram seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini terutama sekali berkenaan dengan suami isteri. Itu dia, suami isteri. Sebaiknya kalau bolehlah, kalau dapat. Kalau boleh laki-laki, bini, kalau dapat. Tapi kalau rasa-rasanya tidak dapat, silahkan duduk sebelahan suami isteri boleh. Tapi berhati-hatilah. Jangan sampai menimbulkan muqaddimatul jima', menimbulkan syahwat dan sebagainya itu. Setelah sampai ke Makkah, bakal jemaah umrah akan dibawa ke hotel penginapan untuk berehat dan menikmati jamuan makan terlebih dahulu. Jadi biasalah jemaah umrah akan dimaklumkan untuk berkumpul di lobi hotel untuk menunaikan tawaf rukun umrah. Seterusnya itu tawaf, sa'i dan bergunting atau bercukur. Okey. Sampai saja di masjid di tanah haram, ada dia macam-macam kan tahun ini strict sedikit kan masuk apa namanya Makkah ini semasa musim haji. Antara perkara yang perlu diambil perhatian juga ialah kad nusuk. Ini mesti wajib dipakai sepanjang masa. Kalau tidak dapat masuk ke Masjidil Haram. Bahkan boleh dikeluarkan daripada tanah Makkah. Okey, masuk saja ke sana, nampak saja kita kalau bagi tahunya kita ni sudah masuk ke tanah haram, maka bacalah doa ini. Allahumma inna hadzal haram haramuk wal balada baladuk wal amna amnuk faharrimni 'alan nar wa aminni min 'adzabik yauma tub'atsu 'ibadak. Kalau depan dah dapat baca tu, baca dia punya terjemahan, ya Allah, tanah haram ini tanah harammu dan negeri ini negerimu dan keamanan ini keamananmu, maka haramkanlah aku daripada api neraka dan amankanlah aku daripada azabmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini bacaannya. Dan juga ada satu bacaan juga, setiap kali kita disampai ke mana-mana tempat, contoh belayar di mana-mana lah, ada juga satu doa yang disunatkan kita dibaca. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah aku kebaikan orang-orang yang ada di sini. Bila kita disampaikan tu, dan jauhkanlah aku daripada kemudaratan yang ada pada orang-orang ataupun pada makhluk-makhluk di sini. Ini doa yang kita dibaca lah semasa kita disampai, sama ada di Madinah kah, di Makkah kah, ataupun di mana-mana. Itu bagus untuk diamalkan untuk melindungi kita lah, insyaAllah. Selepas itu kita akan menunaikan tawaf. Okey, tawaf ini asal saja sebut nama tawaf mesti 7 kali pusingan. Tidak kurang, tidak lebih. Tawaf saja, ingati saja, kalau disebut tawaf 7 pusingan mengelilingi Ka'bah, bukan mengelilingi masjid. Ini Ka'bah. Okey. Caranya, mula-mula kita berdiri menghadap Baitullah di antara rukun Yamani dan lebih hampir ke penjuru Hajar Aswad dan beriat tawaf umrah. Lafaz niat tawaf umrah Allahumma inni uridu tawaf baitikal haram fa yassirhu li wa taqabbalhu minni sab'ata ashwatin tawaf al-umrah lillahi ta'ala. Kalau bis kita lihat niatnya ni, ya Allahumma inni uridu tawaf baitikal haram fa yassirhu li wa taqabbalhu minni sab'ata ashwatin tawaf al-umrah lillahi ta'ala. Ya Allah,
Ya Tuhanku, aku hendak mengerjakan tawaf mengelilingi Baitullahil Haram 7 keliling, tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Maka berilah kemudahan kepadaku dan terimalah ia daripadaku. Kalau kita dilihat niat tadi saja, niat tadi daripada awal sampai kemarin ini tawaf umrah kerana Allah Ta'ala, itu niat. Adapun selepas itu, maka berilah kemudahan kepadaku dan terimalah ia daripadaku, itu doa. Doa kita tadi. Kalau kita tadi mengatakan ya Allah, ataupun aku akan mengelilingi, dia tadi ya, dia tadi punya azam ataupun azam beserta dengan pergerakan kita tadi. Jadi kalau kita tadi mengatakannya aku akan tawaf mengelilingi Ka'bah pun sudah mencukupi, itu dikira sebagai niat. Okay. Ada juga orang bertanya, macam mana kan ada orang lalulah, adakah? Jadi kalau kita lihat tadi, namanya Ka'bah. Okay, kalau orang belum tahu Ka'bah, sebelah sini ada rukun Yamani dan ini namanya rukun Hajar Aswad. Okay, dan ini ada 2 rukun lagi, rukun Syabi dan rukun Iraqi. Jadi ia akan bermula daripada sini. Mulailah berjalan menghadap rukun ini. Di sini startnya itu sebenarnya. Ganya pintu masuk selalunya daripada sini. Pintu daripada di kawasan sini ini menghadap kemari selalunya. Dan ada juga orang pernah bertanya, yang perlukah kata tadi mesti mengarah kemari kanya? Apa lagi? Awalnya kemari, baru terpusing balik. Apa yang menyusahkan diri? Tidak perlu. Kita tadi jalan saja, jalan. Semasa berjalan tadi, kita tadi memasang niat itu tadi. Memasang niat. Sampai kemari, kita tadi disunatkan untuk apa tadi? Istilah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ada juga bertanya nih, Ustaznya, apa dia solatnya? Ada mengatakannya, kalau rukun Hajar Aswad tadinya, angkat tangan, berbunyinya. Okay. Kalau orang rukun Yamani, angkat tangan, dia payah bunyi. Okey. Sekali je kau, apa bezanya? Bunyi sebentar saja. Kayaknya sebenarnya bukannya bunyi sebentar bezanya. Yang di sini berbunyi sebentar tu sebenarnya tidak ada bunyi. Ayat Bismillahirrahmanirrahim sudah. Lepas itu di sini pun disunatkan juga Bismillahirrahmanirrahim, tapi disunatkan indah dicium tangan. Bukannya berbunyi sebentar. Di sini rukun Yamani pun ada 2 tempatnya, ada 2 tempat yang disunatkan istilah. Istilah mana maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ganya ada 2 cara. Di sini Hajar Aswad tadi Bismillahirrahmanirrahim, tangan itu di bukannya pelengkis. Okey, tidak payah. Lepas itu rukun Yamani sama juga Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak payah dicium. Maka selepas bila kita tadikan istilah matu tadi, bila batu kita ni sejajar dengan apa namanya tu, Hajar Aswad. Ganya kan kita ni lihat Hajar Aswad tu pandang sudah dapat apa? Payah. Ada yang pulang Lampung di sini ni. Pun sama juga kadang-kadang lurus ke ni. Macam iya juga, macam indah juga. Ada satu cara lagi ialah dengan melihat tile. Ganya masa tu busung, itu boleh lagi dia. Tapi menurut ramai, ada juga dapat dia. So, sukat-sukat, pandai-pandai. Mana juga dapat kita lurus-lurus, ambil garisan apa semua, dia dapat. Pandai-pandai saja. Sukat-sukat, ngam sudah ni. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan terluar lurus mana-mana. Yang penting, ngam bahu kita ni, itu sudah tu. Okey? Maka berjalanlah bis kita, kemari berjalan. Semasa perjalanan itu disunatkan membaca-baca. Sama ada bis kita kan membaca doa, membaca zikir, membaca Al-Quran, mana saja. Pilih. Ganya mengikut pengalaman pribadi di cerita lain, kawasan sini ni start daripada Hajar Aswad tadi, daripada sini ni sampai kemari. Ini jangan bis kita hairan, di sana tu memang jam, start. Kenapa? Macam-macam ni
niat orang di sini nih. Ada orang barukan start, itu satu. Ada orang barukan, ada yang kan ke Hajar Aswad menyebarangnya. Ada lagi sibuk sembahyang di sini nih. Kenapa sembahyang sana? Ia baru habis tawaf. Sembahyang sunat, apa namanya nih? Sembahyang sunat tawaf. Kan disunatkan orang multazam. Multazam di mana? Di pintu Ka'bah. Dia di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ini namanya multazam. So diambilnya kemari. Di sini terjual sah-sah kan sembahyang. Jadi di sana di sini ini kawasan Jemlah. Jadi berhati-hati di sana tuh, terutama sekali bagi lelaki. Terutama bagi sekali lelaki. Kenapa? Kita ini terbuka sedikit, terdedah, badan kita terdedah, terbuka. Jadi yang kena dijaga ialah wudu kita ni. Wudu kita ni kena dijaga. Okey. Jadi bacaan dalam sembahyang dalam tawaf ini banyak. Okey, ini nak. Kalau bis kita lihat doa tawaf bagi musim pertama ni, kalau bis kita sanggup membaca silakan. Tapi kalau tidak sanggup membaca, tidak jadi masalah. Tapi apa caranya? Bis kita susun. Tawaf pertama apakah bis kita baca, tawaf kedua apakah bis kita baca, tawaf ketiga dan seterusnya apakah kita baca, silakan. Mana saja. Ia ada bukan macam sembahyang ni. Kalau sembahyang ada zikirnya tertentu, rukuk atau subhana rabbiyal azim, apa satu sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi dalam tawaf bis kita boleh membaca Quran pun boleh, khatamkah mana saja. Atau anda doa. Kalau orang itu dalam masa 7 pusingan itu ia khatam Quran, masya-Allah. Okey. Boleh dibaca apa saja. Dan dia bermula dari satu Hajar Aswad. Okey, sekali lagi. Apa tadi mana? Jadi satu pusingan bermula daripada Hajar Aswad, pusing dan berakhir pun di sini juga. Ini tidak sebagai satu pusingan. Pusing lagi kemudian